Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal majmu'ati sadisah. Al-an natahaddas 'anil mawdu' rafqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atfal. Ismi Nur Alia binti Muhammad Akhir. Wahai Ismail Isnan, Sifrul Salas, Qamsa Isnan. Wa ana Nur Syafini binti Amaluddin. Raqmul Julusa Wahid Isnani Isnani Sifran Salasah Arba'ah Tis'ah. Ismi Nur Adalana binti Bakri. Raqmul Julusa Wahid Isnani Isnani Sifran Salasah Sitah Sifran. Muqaddimah an hazal mawdu' bina'an ala wajhati nasr al-islami al-atfaluhum afradu la yastati'una al-i'tina' bi anfusihim wa ma zalu tahta ri'ayatil wasi' alaihim. Merujuk pandangan Islam, kanak-kanak adalah individu yang tak dapat menjaga diri mereka sendiri dan masih di bawah tanggungan penjaganya. Al-atfalu fi hadhihi al-fi'ati la yazaluna fi hajati ila al-akharin li ri'ayati syu'unihim syakhsiyah. Kanak-kanak dalam kategori ini masih memerlukan orang lain untuk menguruskan hal ihwadi. Summa mafhumul adabi min manzuril islami tanqasimu ila al-khamsah. Awalan walad, sanian sabiyun. Dari segi bahasa, iaitu yang belum berhenti minum susu atau yang belum capai usia matang. Kalau dari segi istilah, yang belum dewasa. Salisan tiflun. Dari segi syarak, iaitu daripada perkahwinan yang sah. Kalau bukan syarak, daripada perilaku pembunuhan. Rabi'an gulam, iaitu yang bermaksud keinginan perkahwinan. Juga merujuk kepada seorang lelaki yang waktu dilahirkan belum sehingga mencapai dewasa, iaitu usia 5 tahun. Khamisan saghir, mereka di bawah umur, sama ada dari segi umur atau ketinggian atau keduanya. Ba'da zalik, qissatul tifl fil Quran yanqasimu ila al-arba'ah. Awalan, al-awla ni'matun min Allah. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Surah Asy-Syura. Daripada ayat Quran ni, dia menceritakan tentang maksud anak di sini ialah anak kandung. Seseorang yang mencintai isteri dan anaknya mempunyai sebab yang sama, iaitu untuk teruskan keturunan dan kekalkan zuriat manusia. Perasaan cinta seorang ayah terhadap anak lelaki ini lebih besar daripada cinta dia kepada anak perempuan. Anak lelaki juga diharapkan dapat mengangkat martabat mak ayah dia lah, orang tuanya. Apabila anak perempuan dewasa, mereka akan berpisah dengan keluarga dan menjadi keluarga yang lain. Sanian, al-aulad kal-ibtilak. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Daripada surah At-Taghabun, dia menceritakan tentang kecintaan terhadap harta dan anak-anak adalah satu ujian ataupun cubaan. Kerana perkara itu akan menjadi penyebab kepada kita ni buat berdosa. Sebab apa? Sebab kita diberi ujian dan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang. Salisan al-auladu kamahabbati li nafsi wa syahwah. Anak sebagai kecintaan jiwa dan syahwat. Allah Ta'ala yaqulu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Surah Ali Imran. Ayat Quran ini menceritakan dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada apa-apa yang diinginkan, iaitu wanita-wanita dan anak-anak. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa kecintaan terhadap anak dimaksudkan untuk kebanggaan dan sebagai perhiasan. Kecintaan pada anak juga dimaksudkan untuk memperbanyakkan keturunan dan umat Muhammad yang beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kahwinilah wanita yang dicintai dan melahirkan banyak keturunan. Rabi'an, qaulihi ta'ala, wa iza balaghal atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Surah An-Nur. Maksudnya, dan apabila kanak-kanak di kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur. Atfal yang dimaksudkan di situ merujuk kepada kanak-kanak yang belum capai usia taklif, iaitu usia balik. Summa
ننتقل إلى مجموعة أحاديث تتعلق بالأدب واللقاء. أولا ولد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم توفى له ثلاثة من الولد لم تبلغ الهنس إلا أدخله الله الجنة بفضل ورحمته إياهم. Hadis ini menceritakan tentang kehilangan keluarga dan orang-orang yang tercinta, iaitu dianggap sebagai ujian yang paling berat. Okey, dalam konteks ini Allah memuliakan pahala bagi individu yang meninggal dunia dan kehilangan 3 orang anak, baik lelaki maupun perempuan, dengan syarat mereka belum mencapai usia balik. Jika mereka masih di bawah usia ini, Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga sebagai bentuk rahmatnya terhadap yang kecil kerana ketiadaan dosa dari mereka. Selanjutnya, hadis min kalimah sabi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu inni la asma'u buka'a as-sabiy wa ana fi salati fa ukhaffafu makhafata an tuftatana ummuhu. Okey, hadis ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kasih sayangnya dan perhatiannya terhadap anak-anak. Contohnya, setiap kali Rasulullah ni menziarahi rumah Abu Talha, beliau akan bermain dengan kanak-kanak dan anak-anak dan mereka akan bertanya tentang An-Nughayb, iaitu merupakan burung yang kecil. Okey, beliau bertanya tentang burung tersebut ketika menyedari kesedihan yang dialami oleh kanak-kanak atas kematian burung itu. Hadis ini juga menggambarkan perilaku Nabi Muhammad SAW terhadap kanak-kanak, di mana beliau berinteraksi dengan mereka dengan baik dan bersikap lembut dengan penuh kebaikan. Salisan min kalimah tiflun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarisu wa la yurasu hatta yastahil. Daripada hadis ni, Nabi Muhammad bersabda, bayi yang belum mencapai usia baligh tidaklah mewarisi ataupun mewariskan harta ke atas bayi itu sehingga dia mencapai umur baligh. Iaitu bayi yang baru lahir tidak mewarisi sehingga menunjukkan tanda-tanda kehidupannya melalui macam contoh menangis, bersin. Tanda-tanda ini dianggap sebagai petunjuk bayi itu layak menerima hak warisan. Hal ini sesuai dengan sabda yang mencerminkan perhatiannya terhadap saat-saat awal kehidupan bayi yang baru lahir. Rabi'an, kalimah ulam. An Salman bin Amir al-Tabiyyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulam aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adab. Daripada hadis ni pula, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dengan bayi terdapat akikah, iaitu kurban yang disembelih untuk bayi pada hari ke-7 kelahirannya, maka berkorbanlah ke atasnya. Untuk anak lelaki 2 ekor kambing untuk buat akikah, kalau untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan hilangnya dari kemudaratan, maksudnya bersihkan daripada kotoran dengan cukur rambut ataupun mencucikannya, atau dengan katal dan menghilangkan khitan dan menghilangkan segala kotor dari dirinya. Kalimah yang terakhir iaitu saghir. An Abi At-Tayyahi Dubai qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna hatta in kana yaqulu la akhi li saghir ya Abu Umair ma fa'ala al-Mughayr. Hadis ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW ni menunjukkan kelembutan ataupun perhatian dia terhadap anak-anak. Contohnya macam ketika dia mengunjungi rumah Abu Talha, beliau bermain dengan seekor anak. Dia bermain dengan budak kecil. Lepas tu dia bertanya tentang keadaan An-Nughayr ni. An-Nughayr ni seekor burung kecil yang mirip dengan burung pipit.
Beliau tanya pasal keadaan kesedihan anak kecil tu tentang kematian burung dia tu. Hadis ni juga menggambarkan kelembutan Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak, di mana beliau berinteraksi dan bermain dengan mereka dengan penuh kasih sayang. وأخيرا ملخص من هذا الموضوع iaitu menceritakan Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang baik terhadap kanak-kanak. Selain itu, Rasulullah juga memberikan nasihat yang berguna kepada kanak-kanak. Adab Rasulullah SAW terhadap anak-anak ini juga mencerminkan sifat sabar. Rasulullah SAW juga memberikan contoh hidup dalam memberikan pendidikan dengan kebaikan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak agar mereka ni dapat membimbing mereka ni ke arah kebaikan. Dan akhir sekali, Rasulullah SAW berlaku adil dalam terhadap kanak-kanak, sama ada miskin ataupun kaya, mengajar kita kepentingan keadilan dalam kehidupan seharian. Syukran jazilan Ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.